Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaih, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keizinan kepada kita untuk kita bertemu kembali dalam siaran kali ini dalam pengajian kita berkenaan dengan sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesediaan dan kesudian para jamaah menyaksikan siaran ini. Kita masih membicarakan tentang detik-detik peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kita makluminya bersama, Nabi SAW bila tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah, baginda berada di daerah Quba selama sekitar 3 hari sebelum meneruskan perjalanan baginda masuk ke kota Madinah itu sendiri yang ketika itu dinamakan Yathrib. Hari yang ketiga bila Nabi SAW bergerak meninggalkan Quba, maka kebetulan pada hari tersebut dalam kitab Fi Zilalil Quran, sewaktu menafsirkan surah Al-Munafiqun, Asy-Syahid Sayyid Qutb ada mendatangkan riwayat dan beberapa kitab rujukan yang lain. Hari tersebut sebenarnya adalah hari keramaian bagi orang-orang Madinah. Keramaian yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi yang mengetahui perancangan Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah. Mereka mengetahuinya adalah kerana mereka mendapati telah agak ramai para sahabat yang dari Makkah telah pun bermukim, bermustautin di Madinah. Termasuklah sahabat Nabi yang cukup terkenal, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sebelumnya pun, apabila Nabi pernah mengutuskan Mus'ab ibn Umair untuk menyebarkan agama Islam ini di bumi Madinah sebelum hijrahnya para sahabat dan hijrahnya Nabi, orang-orang Yahudi telah dapat menerka bahawa Islam bakal bertapak, bahkan Nabi Muhammad SAW bakal berpindah ke Madinah. Maka pula hubungan mereka, iaitu orang-orang Yahudi dengan pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi SAW cukup akrab. Pelbagai updates, perkembangan terkini, mereka menerimanya. Maka Nabi SAW
yang telah pun meninggalkan Makkah. Nabi berada di Gua Saur, kemudian meneruskan perjalanan dan berada di Quba. Bermakna itu satu jangka masa yang lebih panjang berbanding dengan orang yang daripada Makkah langsung menuju ke Madinah. Dan Nabi pun dalam hijrah baginda mengambil jalan yang tidak dilalui ataupun jalan biasa yang dilalui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi tak melalui jalan itu. Bermakna jalannya agak panjang sikit lah. Dan ini memakan masa. Ini bermakna pengkhabaran tentang Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar meninggalkan Makkah telah pun diketahui oleh sebahagian penduduk Madinah, termasuklah orang-orang Yahudi. Maka ditambah pula, daerah Quba itu adalah sebahagian daripada perkampungan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi maka itulah membuat perancangan untuk melantik salah seorang di antara pemimpin Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk diangkat menjadi Raja Madinah. Bila Madinah mempunyai raja, ini dalam perancangan orang-orang Yahudi, bila Madinah mempunyai raja, bermakna Nabi mungkin akan terpinggir. Kepimpinan Nabi mungkin dapat ditolak dengan adanya raja Madinah itu sendiri. Maka dengan yang demikian itu, satu perayaan untuk menabalkan Raja Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi Raja Madinah dilakukan. Itu yang membuatkan ada orang-orang Madinah yang hadir pada majlis ataupun upacara penabalan ataupun diangkatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi Raja Madinah. Maha suci Allah, Tuhan yang maha mengatur segala-galanya. Pada ketika itulah Nabi SAW sampai ke kota suci Madinah. Dan orang yang pertama menyaksikan ataupun nampak Nabi tiba adalah orang Yahudi. Sebab Nabi melalui kawasan mereka kan. Jadi, ialah walaupun mereka ni tak kenal Nabi, bahkan mereka tak boleh mengagak mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar. Tapi mereka dapat menerka yang dua orang yang sedang menuju ke pusat bandar Madinah, dapat kita namakan sebagai pusat bandar, adalah Nabi dan Abu Bakar. Sebab kita sedia maklum, kehidupan pada masa dahulu di sesebuah daerah, mereka saling kenal mengenal, cukup rapat antara satu sama lain. Orang luar mereka mudah mengenalinya. Selain daripada cara berpakaian, selain daripada cara pertuturan, raut wajah saja bila mana melihat, mereka tahu, oh ini bukan orang kampung ini. Itu dalam kehidupan biasalah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah bila Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tiba. Orang-orang ini bila mana mendengar laungan daripada orang Yahudi yang nampak melihat Nabi dan Abu Bakar tiba, daripada jauh dia dah melaungkan, Muhammad tiba, Muhammad tiba. Seakan-akan demikianlah laungannya. Itu yang membuatkan keramaian majlis pentabalan Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjadi Raja Madinah tergendala. Bukan setakat tergendala, bahkan terbatal.
Dan ini kalau kita perhatikan adalah antara punca-punca timbulnya orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kerana rasa marahnya, rasa jengkelnya terhadap pembatalan pengangkatan beliau sebagai Raja Madinah. Dalam isu timbulnya orang-orang munafik ini, insya-Allah akan kita selongkarnya, akan sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dalam sebahagian riwayat termasuk dalam sirah Ibn Hisham ada dinyatakan bahawa bila Nabi SAW tiba dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang-orang ini memukul rebana mereka, kompang mereka, gendang mereka dengan rasa gembira ekoran daripada kedatangan Nabi dan Abu Bakar ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebab itu kalau kita fikirkan secara logik, apa perlu mereka bawa rebana? Apa perlu mereka bawa gendang mereka? Ini bermakna mereka dah memang berada dalam satu majlis. Gendang dan rebana itu akan dipukul sebagai suatu keramaian dan kemeriahan. Tapi bila mana kebetulan Maha Suci Allah yang Maha mengatur, pada saat itu Nabi SAW tiba, dengan sendirinya mereka meninggalkan majlis pentabalan tadi dan mereka menyambut kedatangan Nabi dengan melaungkan Tala'al badru alaina dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Darda meriwayatkan, demi Allah katanya, aku tidak pernah melihat gembiranya penduduk Madinah lebih daripada gembiranya mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari hijrah itu. So orang ramai menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada di antara mereka yang tahu, sebab orang musafir dan Nabi datang bukan hanya setakat untuk lewat saja, untuk lalu saja. Tapi Nabi akan bermustautin di Madinah dan Nabi memerlukan tempat tinggal. Maka ada di antara mereka yang cuba menarik tali unta menuju ke rumahnya agar Nabi menjadi tetamunya ataupun Nabi bertempat tinggal di rumahnya. Itu yang Nabi SAW bermohon, biarkan unta ini berjalan kerana ia berjalan mengikut petunjuk Allah ataupun di bawah petunjuk Allah. Ucapan Nabi ini, biarkan unta ini berjalan, ia berjalan mengikut ataupun di bawah petunjuk Allah, Nabi menyebutkannya lebih kurang 2 kali. Satu dalam peristiwa hijrah, satu lagi dalam peristiwa Nabi dan para sahabat mencari tempat untuk berehat bagi ataupun dalam sejarah yang terkait dengan perjanjian damai Al-Hudaibiyah. Itu nantilah. Ia pada tahun ke-6 Hijriah peristiwa tersebut. Walaupun ada di antara mereka yang tak pasti, macam kita sebutkan tadi, mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar. Tapi mereka dapat mengagaknya. Kerana biasanya Nabi dan Abu Bakar jalan serentak. Tetapi bila mana mula masuk ke Madinah, Central Madinah, nampaknya Nabi SAW terkedepan. Itu yang orang dapat mengagak. Yang di depan itulah Nabi SAW.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita hayati sedikit. Ungkapan pertama Nabi SAW bila tiba di Madinah. Walaupun ia bukan dalam suasana Nabi SAW berada di atas unta. Sebab peristiwanya Nabi SAW berada di atas unta. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bijak. Apa yang dibuat? Ia meminta izin daripada Nabi SAW untuk membawa barang-barang Nabi ke rumahnya. Jadi apabila ada tawaran-tawaran yang lain yang menawarkan, singgahlah wahai Nabi ke rumah kami, bertamulah dengan kami dan sebagainya, Nabi SAW menjawab, orang yang bermusafir mengikut barang yang ia bawa. Maknanya bila barang yang dia bawa berada di suatu tempat, musafir itu akan pergi ke tempat tersebut. Jadi Abu Musa al-Ash'ari bijak. Ia bawa barang-barang Nabi. Yalah, Nabi pun bawa bukan barang yang banyak. Maka ia bawa ke rumahnya. Dan akhirnya menjadilah Nabi sebagai tetamu Abu Musa al-Ash'ari. Namun sebelum itu, bila mana Nabi mengatakan biarkan unta ini terus berjalan, maka unta ini terus berjalan. Dan sampai ke satu kawasan yang lapang. Tempat ini adalah digunakan oleh dua orang anak yatim untuk menjemur kurma. Maka Nabi SAW bila mana mendapati untanya berhenti di tanah lapang itu, Nabi bertanya kepada orang ramai. Unta tu bila mana berjalan, kemudian dia barika, kemudian ia duduk. Maknanya dia dah tak nak bergerak lagi. Macam Nabi telah sebutkan, biarkan unta ni berjalan, dia berjalan di atas ataupun di bawah petunjuk Allah, dengan petunjuk Allah. Maka bila mana unta ni berhenti di tempat tersebut, maka itulah tempat yang menjadi pilihan Nabi SAW. So, tempat itulah kemudiannya menjadi Masjid Nabawi. Sebahagian daripada tanah itu dibangunkan rumah Nabi yang kecil bersama dengan Aisyah, dan sebahagian besarnya yang lain dibangunkan masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanah ini kepunyaan orang. Walaupun mereka boleh memberikan Nabi secara percuma, tapi bila mana Nabi tanyakan siapa yang punya tanah ini, dan bila telah dijelaskan, Nabi SAW bertanyakan harga mengikut pasaran pada masa itu, luas tanah tersebut, dan Nabi SAW membelinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi membelinya dengan wang yang dibawa oleh baginda. Kita lihat Nabi walaupun dalam suasana yang seperti ini, maknanya diburu oleh orang-orang Quraisy, berhijrah dengan melalui laluan-laluan yang sukar, Nabi tidak lupa untuk membawa keperluan-keperluan semasa safar, semasa belayar, semasa hijrah baginda. Baginda bawa bersama wang baginda. Ini kalau kita teruka sedikit sejarah Ashabul Kahfi,
yang tersesat di dalam gua yang kemudiannya ditidurkan oleh Allah selama 300 dan ditambah 9 tahun. Terjaganya mereka merasa lapar, lalu salah seorang di antara mereka mengeluarkan wang untuk membeli makanan. So, mereka juga, Ashabul Kahfi juga, bila mana berlayar, membawa bersama wang mereka. Kisah Nabi Musa AS yang meninggalkan bumi Mesir bersama dengan Bani Israel. Apabila setelah melepasi Lautan Merah dalam perjalanan nak menuju ke Baitul Maqdis, Allah menjemput Nabi Musa untuk dianugerahkan kitab Taurat kepada baginda. Sewaktu ketiadaan Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, datang Samiri yang membawa kesesatan kepada orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa itu, iaitu dengan dikumpulkan emas yang mereka bawa, sesuatu yang berharga, dan dileburkan dan lalu dibentukkan menjadi patung anak lembu dan diajak menyembah patung anak lembu. Bermaksud pelayaran Bani Israel meninggalkan bumi Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Mereka walaupun dalam keadaan diburu oleh Firaun dan tenteranya, mereka juga bawa bersama barang-barang berharga. Ini memberikan satu pengajaran kepada kita antara lain, agar safar kita ini, pelayaran kita ini tidak menjadikan kita ini merempat di tempat orang. Biar kita ada belanja kita sendiri. Kita lihat juga, kita bandingkan juga tentang perjalanan antara hamba yang soleh dengan Nabi Musa. Bila mana sampai ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut, orang-orang di tempat itu adalah orang-orang yang hidup secara nafsi-nafsi. Gua punya nasib, gua makan, lu punya nasib, lu makanlah. Engkau, aku. So, tak ada seorang pun yang sudi nak menjemput hamba yang soleh, yang sebahagian ulama menafsirkan ataupun meriwayatkan sebagai Nabi Khidir, bersama dengan Nabi Musa. Tak ada pun seorang yang menjemput ke rumah mereka, jamu kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir, jamuan ke, beri makan ke, apa ke. Tak ada. Sedangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa kehabisan belanja. So, ini muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita lihat kepada sirah Nabi kita sendiri, Nabi membeli tanah tersebut. Bermakna Nabi SAW berhijrah dengan bawa bersama sedikit keperluan, iaitu wang. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, memang harta, kekayaan bukan yang kita kejar. Namun ia adalah tulang belakang kehidupan yang tak boleh tidak perlu kita sama-sama memastikan agar dalam kehidupan kita ini kita perlukan suatu belanja yang cukup. Dalam hal ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin mencela, kita sedia maklum dalam suasana kita berhadapan dengan COVID-19 ini, di mana masjid-masjid ditutup, tapi kegiatan masjid masih terus berlangsung. Bantuan-bantuan dan khidmat yang dihulurkan oleh masjid terhadap mereka yang memerlukan tidak terhenti. Dari itu kami memerlukan sokongan
para jamaah untuk bersama-sama memastikan kelangsungan dakwah yang dibuat, pengajian-pengajian dan pengisian-pengisian rohani yang dilakukan oleh masjid, serta khidmat yang dihulurkan biar berterusan dengan bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di atas itu, jutaan terima kasih kami ucapkan. Ya, kita kembali kepada sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membeli tanah tersebut yang kemudiannya sebahagian kecil, macam disebutkan tadi, sebahagian kecil bahagian tanah ini Nabi peruntukkan untuk nantinya rumah baginda, dan sebahagian besar yang lain untuk dibina masjid. Kemudian Nabi sementara itu bertempat tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itulah detik-detik pertama tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Insya-Allah dalam siaran yang akan datang kita akan meninjau dengan lebih jauh lagi perkara-perkara pertama yang menjadi fokus kerja Nabi bila tiba di Madinah. Sebab kita dapati bahawa dakwah Nabi di Makkah berbeza dengan metod dan dakwah Nabi di Madinah. Masyarakat di Makkah berbeza dengan masyarakat di Madinah. Ini yang akan kita lihat, hatta firman-firman Allah yang diturunkan di Makkah agak berbeza. Topik, pengisian, bahkan gaya bahasa Al-Quran ini yang diturunkan di Makkah dengan yang diturunkan di Madinah. InsyaAllah ini akan kita sama-sama hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terima kasih di atas kesudian para jamaah menghayati bersama-sama kuliah online ini dalam sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya mengundur diri untuk siaran kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.